Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat bertemu kita di rumah Allah. Manusia ni tuan-tuan sekalian, pertemuan kita akan berlaku di mana-mana. Kita bertemu kawan kita di kedai, kita bertemu sahabat kita di pejabat, kita bertemu sahabat kita di pasar, kita bertemu dengan di mana-mana. Tetapi sebaik-baik pertemuan ialah pertemuan di rumah Allah. Jadi kita memulakan pagi kita menjadi tetamu Allah sebelum kita jadi tetamu makhluk Allah. Ya, besar maknanya bila setiap hari kita awal-awal pagi kita mari rumah Allah dulu. Sebelum kita pergi ke pejabat, sebelum kita pergi ke kedai, sebelum kita pergi ke pasar dan sebagainya. Ya, dan yang kedua, memulakan hari kita dengan sujud pada Allah. Sebelum kita habis masa kita dengan telefon kita, dengan urusan pejabat yang tak pernah habis, dengan kerja-kerja yang sentiasa banyak pada kita. Kesibukan manusia tak habis-habis tuan sekalian. Ya, kitalah yang menentukan bagaimana perjalanan hidup kita dan apa yang perlu kita buat. Pagi ini imam kita memulakan ayat, memulakan rakaat pertama dengan surah Asy-Syams, ya, wasyams waduhaha wal qamari iza talaha. Dalam Quran Allah Ta'ala seringkali bersumpah dengan sesuatu, ya. Dan kaedah dia, bila kita berjumpa dengan ayat yang berbentuk sumpah, ya, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya yang terang benderang, ya, wal qamari iza talaha, dan demi waktu malam yang mengiringi waktu siang itu, ya. Ataupun kita berjumpa dengan watin, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, waturi sinin, demi bukit Turusina. Ataupun Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu asar. Bila kita berjumpa dengan ayat sumpah, ayat yang bentuk sumpah begini, yang perlu diberi perhatian bukan apa yang Allah Ta'ala sumpahkan itu. Macam kita di mahkamah sama juga, ya, seorang masuk jadi saksi, dia akan angkat sumpah dulu, ya, bahawa dia, ya, akan bercakap benar dan sebagainya. Maka yang penting dalam ayat Quran, bila kita jumpa dengan ayat sumpah ini, kita kena perhati lepas Allah Ta'ala bersumpah tu apa yang Allah nak beritahu, ya, apa yang Allah nak beritahu, itu penting, ya. Bukan sumpah tu macam kita sumpah dalam Islam pun ada, ya, wallahi wabillahi watallahi, itu ayat lafaz sumpah, ya. Tetapi yang penting lepas dia bersumpah tu apa dia nak sebut, sebab itu yang kena pegang. Bukan sumpah itu. Lepas dia bersumpah tu apa yang dia nak pegang, apa yang dia nak beritahu. Umpama dia bersumpah wallahi wabillahi watallahi, lepas dia bersumpah tu tiba-tiba dia kata bahawa saya nama sekian-sekian bersumpah dengan nama Allah bahawa saya tidak melakukan perkara ni, maka itu yang dipegang. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap Al-Quran, bila kita berjumpa dengan sumpah, kita perhati lepas Allah Ta'ala sebut ni apa yang sebenarnya Allah nak beri perhatian pada kita. Kata ulama, ayat sumpah ini ialah untuk tarik perhatian, ya, untuk tarik perhatian. Macam cikgu masuk kelas, okey, para pelajar semua, hari ni cikgu nak tanya soalan. Bila cikgu sebut saya nak tanya soalan, dia menarik perhatian semua pendengar, ya, semua pelajar kita. Pelajar pun tunggu soalan apa cikgu nak tanya, ya. Ataupun seorang menteri kata, okey tuan-tuan sekalian, hari ini saya nak umumkan satu berita gembira. Bila kita dengar berita gembira, kita pun dah anticipate bahawa yang nak beritahu ni berita gembira. Kata Perdana Menteri, ini contoh, ya, bukan betul-betul contoh, ya, contoh, ya. Okey, kata Perdana Menteri, hari ini saya nak umumkan satu berita gembira pada rakyat Malaysia. Kita pun tunggu apa berita gembira, ya. Tiba-tiba dia beritahu gaji tuan-tuan dipotong, kan tak kena tu. Berita gembira, tiba-tiba dapat berita tuan-tuan dibayar bonus, tu baru berita gembira. Tetapi Al-Quran kadang-kadang Allah Ta'ala sebut berita gembira kepada orang kafir, ya, berilah berita gembira kepada orang kafir. Jadi berita gembira ni orang duk tunggu. Apa berita gembira? Kamu akan diazab di akhirat, ya, kamu akan dihumban ke neraka. Kata ulama, ini sebagai tanda seolahnya kalau kita biasa kita jumpa enjin kereta kehabisan air, dia panas, ya, kering air, kita buka bonet pun berasak, tiba-tiba kita ambil air, kita terus bubuh dalam radiator. Apa berlaku? Ya,
dia akan rosak penuh. Demikian juga sifat bila Allah beritahu yang orang kafir, Allah nak beritahu berita gembira, kamu akan diazab di akhirat. Itu nak gambarkan bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita ambil pagi ini, bila Allah Taala menyebut wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha, ya, wal ard dan sebagainya, ujung pada ayat itu apa yang Allah sebut? Kalau kita perhati, mari kita tengok ayat ni satu persatu. Ayat ni menarik, ya. Pertama Allah sebut wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Ya. Wal qamari iza talaha, dan bulan apabila mana dia mengiringi matahari tersebut. Sebab tu bulan ni dia tidak mengeluarkan cahaya, dia menumpang cahaya matahari. Ya. Wan nahari iza jallaha, dan siang hari apabila mana dia memelihatkan sesuatu dengan jallaha, dengan terang benderang, dengan jelas. Siang hari ni kita boleh tengok benda dengan jelas, ya. Wal laili iza yaghshaha, demi malam apabila mana dia menutup suatu benda. Malam ini macam ada dinding menutupi pandangan, menutupi segala-galanya, ya. Was sama'i wa ma banaha, dan demi langit yang dibina dengan penuh kukuh. Allah Ta'ala sebut langit itu dibina dalam keadaan yang cukup kukuh, ya. Kalau kita tengok ke dongak ke langit, kita tengok satu hiasan pembinaan yang sangat luar biasa, ya. Walaupun kita tahu di langit ni tak ada tiang, tak ada apa, tapi apa sebenarnya yang ada, ya, dengan bilion bintang-bintang yang ada di langit, dan berbagai-bagai benda yang di langit, maka Allah Ta'ala bersumpah, ya, dengan langit tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, wa nafsin wa ma sawaha, demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya, ya, wa nafsin wa ma sawaha, dan diri manusia dan Allah Taala sempurnakan kejadian. Sempurna ni tuan-tuan termasuk bilangan bulu kening belah kiri dan bilangan bulu kening belah kanan, panjang tangan kiri dan panjang tangan kanan, ya. Kedudukan mata dengan kedudukan bulu kening, dan kedudukan mata dengan keadaan pipi kita, semua tu dengan penuh ukuran, ya. Allah Ta'ala bila dia bina sesuatu, dia buat dengan keadilan. Macam kita baca dalam surah Ar-Rahman, ya, bila Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian langit, ya, Ar-Rahman, ya, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan, ya, wasyams, ya, dan matahari dijadikan, ya, pada wad'al mizan, dan Allah letakkan mizan. Mizan ni neraca, ukuran jarak matahari dengan jarak bumi, ya, ada ukuran dia, ya. Allah tatrau fil mizan, dan jangan kau melampau dalam ukuran dan timbangan. Timbangan urusan kita kena ada kaedah dia. Baik, balik pada ayat kita, ya. Allah Ta'ala menyebut wa nafsin wa ma sawaha, demi kejadian manusia dan kesempurnaan kejadian tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah ilhamkan pada manusia fujur dan takwa. Akal kita ni tuan-tuan sekalian, dia kadang-kadang kita dapat ilham. Ilham ada dua. Satu, ilham untuk durhaka pada Allah, dipanggil syaitan mengilhamkan keburukan, ya. Yang kedua, kebaikan yang diilhamkan oleh para malaikat kepada kita, ya. Kadang-kadang yang paling payah, ilham itu kelihatan baik, sebenarnya dia selindung keburukan. Itu yang payah, ya. Maka kan itu bila kita dapat ilham satu benda nak buat, maka kita kena pertimbangkan dalam konteks apakah yang kita buat dapat pahala, dapat dosa. Kadang-kadang benda yang kita buat tu pada asalnya dapat baik, bila kita buat jadi benda tak elok. Umpama kita bina, kita tengok ada orang berjalan di pantai, kan, lalu kita pun buatlah rumah, tempat rehat di pantai-pantai. Tiba-tiba lepas kita buat je tempat maksiat pada Allah SWT. Orang berzina tempat tersebut, orang buat maksiat tempat tersebut. Jadi oleh kerana itu kita tak mahu suatu benda yang kita buat tiba-tiba jadi benda yang tak baik. Tak baik tu ada dua. Kalau kita buat memang mendorong ke arah keburukan, na'udzubillah, kita dapat dosa. Tapi kalau kita buat asasnya kebaikan, tiba-tiba ada orang salah guna, maka salah guna tu yang mendapat dosa, bukan kita yang buat.
Ya, maka kan itu kita harus beza. Membuat jalan, membuat kemudahan kepada tempat maksiat, confirm dapat dosa. Tapi buat jalan kepada kebaikan, tiba-tiba orang guna jalan untuk buat maksiat, maka kita tak dapat dosa dengan apa yang kita buat. Itu kesalahan ditanggung oleh orang yang melakukan kesalahan. Ya. Tapi yang jelas, setelah Allah Ta'ala bersumpah, apa yang sebut? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah mereka yang membersihkan dirinya. Ya. Tuan-tuan sekalian, wa qad khaba man dassaha, dan celakalah mereka yang mengotorkan dirinya. Ya. Inilah benda yang Allah nak beritahu. Allah bersumpah dengan 4-5 benda tadi. Ini benda yang Allah nak beritahu. Apa yang Allah nak beritahu? Beruntunglah mereka yang membersihkan dirinya. Bersih diri daripada kekotoran, bersih harta daripada harta haram, bersih diri harta daripada harta syubhat, bersih diri daripada benda-benda maksiat, bersih pandangan daripada tengok benda haram. Bersih, berjayalah orang yang bersih diri dia. Yang dosa, nak cara bersih dia tak sama dengan kekotoran. Baju kotor kita basuh. Basuh sekali, kadang-kadang ada kekotoran kita sapu hilang. Tapi ada kekotoran pada pakaian kita, sapu tak hilang. Kita kena rendam air, basuh dengan air. Kadang-kadang buh air sikit hilang. Kadang-kadang kena buh sabun baru hilang. Kadang-kadang kena buh klorok baru hilang. Kadang-kadang basuh pun tak hilang, kena ambil gunting buang baru hilang. Maka demikian juga kekotoran. Kotor ni kalau kita biar, walaupun kecil, kita biar, lama-lama dia akan jadi sebati. Cermin, kata Imam Ghazali rahimahullah, cermin itu bila dia bersih, kita kena sentiasa bersihkan cermin. Sentiasa kena bersihkan cermin. Pasal apa? Kerana kalau kita biarkan, pada awalnya hanya debu-debu saja, awalnya debu je. Tapi kalau kita biar, lama-lama dia merosakkan cermin tersebut. Maka demikian juga dosa. Jangan kita anggap dosa kecil je, tak apa, dosa kecil, tak boleh. Yang paling bahaya bagi manusia mukmin bila dia melihat dosanya sebagai benda kecil. Memang dosa tu dosa kecil, tapi dosa kecil tak boleh pandang kecil. Dosa kecil memang dia kecil, tapi kalau kita pandang kecil, kita tak peduli. Umpama debu, memang debu tu tak mudaratkan, tapi kalau kita biar, tak apa, debu je, tak apa, debu je, lama-lama apa berlaku? Sebab tu orang yang melakukan keburukan, dan kita semua, sebab tu kita semua bila kita keluar, memang dosa ni macam debu, tak boleh nak elak. Dosa ni macam debu, dosa kecil macam debu. Kita tengok orang lain, kita bercakap, kita dengar, buka handphone, sentiasa ada. Tetapi Allah tak sebut qad aflaha man zakkaha. Berjayalah mereka yang bersihkan. Maksudnya sentiasa istighfar. Sentiasa istighfar. Mari ke masjid. Satu langkah ke masjid, Allah ampunkan satu dosa kita, Allah angkat satu darjat kita. Mari sembahyang berjamaah, kerana kita mendapat pahala amin bersama iman. Amin bersama imam ni hanya dapat waktu kita berjamaah. Sebenarnya di rumah kita tak dapat, kita sembahyang seorang. Nabi sebut man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghafarallahu lahu ma taqaddam min zambi. Siapa-siapa yang amin dia serentak dengan amin para malaikat di langit. Apa maknanya? Bila kita berjamaah, malaikat akan bersaf-saf. Malaikat ni dia bersaf-saf semayang bersama-sama kita. Dan bila imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat mengaminkan. Fatihah tu kan doa. Fatihah tu doa. Jadi bila imam kita, amin kita, kata Nabi, bersamaan dengan amin para malaikat Allah Ta'ala, ghafarallahu lahu ma taqaddam min zambi. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa dulu. Kata ulama, ampun semua dosa dulu, dosa-dosa kecil. Dosa besar dia ada syarat dia. Macam kita lah bersalam dengan kawan-kawan, salam raya, bersalam, maaf zahir batin, kosong. Sekarang dia ada kosong tu tak masuk hutang tu kan. Jangan kosong masuk hutang semua. Kita beli kereta, pergi salam pakai kereta, sama air raya, maaf zahir batin, kosong. Bukan makna hutang kereta tak payah bayar tuan-tuan. Hutang kereta kena bayar. Kosong tu dosa harian, dosa biasa, dosa spesifik. Hutang yang spesifik kena bayar. Sama juga dosa besar kena ada jalan dia, kena bertaubat kepada Allah. Tetapi dosa kecil kan banyak.
banyak dosa kecil ni. Sebab itu terkadang lebih bahaya bila kita pandang dosa kecil tu sebagai kecil, akhirnya kita pandang dosa besar pun sebagai kecil. Sebab biasa. Man qarara qarara, siapa-siapa yang ulang benda tu, lama-lama tu melekat dalam fikiran dia. Yang kecil je, dosa kecil je, hingga akhirnya orang merasakan bahawa dosa besar pun tak apa. Hari ni dosa berzina tak rasa bersalah, dosa tak semayang ni, Masya Allah, tinggal semayang, dosa paling besar sekali selepas syirik ialah meninggalkan semayang. Saya berdurhaka pada ibu bapa. Sebab awalu ma yuhasabu ila Allah yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama Allah cek kita di akhirat besok semayang. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan amal soleh kita lain. Pertama Allah buka semayang. Macam kita lah, kita panggil buat interview seorang pekerja. Bila sampai, pertama dia tanya mana surat tawaran, surat panggilan temuduga, offer letter. Tuan-tuan dapat kontrak. Memang kita tengok mana dia punya. Ini syarat pertama. Oh, saya ada sijil saya banyak. No, sijil ke apa ke, yang pertama dapat surat tawaran dah. Sama juga, ya Allah saya ada puasa, ya Allah saya sedekah banyak, ya Allah saya derma banyak, ya Allah saya baik pada bapa. Betul, semayang. Pertama Allah cek semayang dulu. Kalau semayang tak ada, sama kita juga dalam hidupan kita yang lain. Semua amal soleh, semua amal baik bernilai kalau beriman. Jadi syarat pertama iman tu dulu, bukan baik amalan tu. Kalau baik kita buat, iman tak ada, dia semua poket yang tidak berjaya. Tuan-tuan buhlah apa sekalipun, dia tidak akan lekat. Pasal apa? Kerana poket tak berjaya. Maka oleh kerana itu Allah sebut qad aflaha man zakka. Beruntung orang yang bersih akidah daripada syirik pada Allah, bersih ibadah daripada riak, tunjuk-tunjuk pada manusia, bersih amal ibadah biar betul dengan kena Allah dan kena Rasul. Jangan semayang kita ikut suka hati kita. Ustaz tak apalah semayang subuh 2 rakaat, ustaz tak banyak dosa, saya banyak dosa, saya nak semayang subuh 4 rakaat. Mana boleh? Jadi walaupun gairah kita semangat macam mana pun, kena ikut kaedah dia. Ada orang yang kadang-kadang kerana teringin sangat rasa dosa yang banyak, akhir dia berzikir, beribadah pada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab masuk dalam masjid, melihat seorang lelaki duduk dalam masjid. Sebelum semayang dia duduk berzikir, lepas semayang orang lain bersurai, dia duduk dalam masjid. Mari waktu semayang lain, Umar tengok dia dalam masjid. Lepas semayang orang lain balik, dia tak balik. Masuk waktu maghrib, Umar tengok dia ada situ lagi. Maka lepas isyak situ lagi, subuh situ lagi. Umar pergi menghampiri dia. Lalu Umar tanya, aku tengok kamu di sini sejak daripada pada. Dia kata, aku banyak dosa ya Umar, aku di zaman jahiliah banyak dosa, banyak salah dengan Allah Ta'ala, aku bertaubat pada Allah, nak qada balik dosa-dosa dia. Sayyidina Umar kata apa dia? Siapa beri makan pada kamu? Dia kata, saudaraku hantar makanan padaku. Saudara dia mari hantar makanan ke masjid. Nabi kata, keluar kamu bekerja, kalau tidak aku sepak kamu. Keluar kamu. Islam ini bukan kita nak bertobatlah, tetapi dia ada kaedah, semua ada kaedah. Kena betul dengan kaedah. Jangan tuan-tuan rasa saya banyak dosa, sebab tu saya nak sembahyang zuhur 5 rakaat, saya nak sembahyang subuh 3 rakaat. Tu imam tak apalah subuh 2 rakaat, sebab tu imam tak banyak dosa, saya banyak dosa, saya nak subuh 2 rakaat, 3 rakaat. Mana boleh? Dia kena ada saluran dia, ada kena kaedah dia. Maka qad aflaha man zakka, beruntung orang bersih harta daripada yang ada syubhat. Sebab tu kena keluar zakat. Kenapa kita keluar zakat? Harta-harta kita bekerja, dapat gaji, kenapa kena keluar zakat? Kerana khuz amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan harta tersebut. Kenapa kena bersihkan? Gaji halal, betul. Tapi dalam gaji kita buat kerja, ada tak kita ponteng kerja? Ada tak kita lambat mari kerja? Ada tak kita balik awal kerja? Ada tak kita guna harta kerajaan dalam hidup kita sendiri? Ambil kertas, tulis surat pada mak, guna kertas kita. Guna kertas kerajaan, tulis surat untuk mak kita. Kita rasa sikit je. Maka kali itu benda-benda yang kecil-kecil ni, yang payah kita nak kawal, yang payah kita nak kontrol. Kita pergi minum pejabat, waktu rehat 15 minit, kadang-kadang setengah jam kita ambil masa. Contoh, sama juga kenderaan kita, sama juga benda lain. Maka kali itu pendapatan kita kena bersihkan daripada benda yang syubhah, benda kecil.
Ya, kecil tak apa, jangan pandang kecil. Yang salah ni pandang kecil tu. Maka kita keluar zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan, kata Allah. Ambil harta mereka sebagai zakat untuk bersihkan. Bersih harta, bersih pendapatan kita. Sama juga dalam kehidupan kita seharian. Di manusia ni akhir, Tuhan buat manusia ni special. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebaik-baik kerja. Memang special manusia. Manusia ni satu makhluk yang boleh duduk di mana-mana, dalam situasi macam mana pun, keadaan macam mana pun. Cuma dia perlu sedikit masa, dia akan menyesuaikan diri. Tuan-tuan ingat, nak mudah ke nak letak benda ni, hamba Allah ni kat mulut kita ni? Payah tuan-tuan. Mula-mula nak pakai rasa lemah, rasa tak selesa. Sekarang tak pakai tu nak rasa pelik. Ya, bila kita keluar rumah, macam ada benda tak kena je. Rupanya tak pakai face mask. Ya. Tuan tak boleh fikir ada orang boleh duduk di kutub utara, boleh, ya. Orang boleh duduk dalam rumah igloo tu, rumah air batu, boleh duduk situ. Macam mana dia boleh hidup macam tu? Dengan sejuk siang malamnya. Kita fikir, ya. Tak, manusia ni dia, Tuhan buat dia boleh menyesuaikan dengan keadaan. Tuan-tuan gaji 10,000, okey, selesa. Gaji 10,000 sangat selesa, alhamdulillah. Tiba-tiba pencen dapat tinggal 5,000. Okay. Memang mula-mula tu termenung juga tuan-tuan. Daripada 10,000 tinggal 5,000, menung 3 minggu tu kan. Tapi lepas 3 minggu tu apa dia? Stabil balik. Kita boleh adjust. Sama juga makanan kita, sikit banyak tak apa. Kalau banyak, cara banyak, sikit, cara sikit. Manusia dia boleh adjust kehidupan dia. Tuhan buat special manusia. Okay. Ada kaum nelayan, apa bangsa tu, dia hidup dalam perahu, dalam bot dia. Okay. Di Sabah selalu banyak orang apa suku kaum tu, bajau laut. Saya pergi ke sana. Ya, mereka ni duduk dalam air, ya, rumah dalam air, dalam perahu, hidup dalam perahu. Ya. Saya tanya, pakcik berapa anak? 5. Beranak juga dalam perahu. Anak juga. Ya. Steady je. Tapi tak tanya macam mana buat kerja, tak tanyalah. Ya. Pandailah dia. Ya. Dia ni naik ke darat mabuk tuan-tuan. Duduk darat sekejap boleh, sejam lebih mabuk, pening. Dia kena turun ke laut. Kita pula duduk darat, okey, masuk ke laut mabuk. Ya. Orang nelayan satu hari mengikut seorang pakcik masuk ke kebun dari getah, motong getah. Dia tengok, tak boleh hidup dengan pacaknya, dengan nyamuknya, dengan sebatang, tak boleh hidup. Kata nelayan pada orang darat, orang penuh getah pergi ke laut, tak boleh hidup dengan ombak macam ni, mabuk tu, payah, tak boleh hidup. Tengok Tuhan buat. Manusia makhluk yang special, dia boleh sesuai di mana dia berada. Cuma dia perlu masa sikit. Ya. Dan oleh kerana itu, apa yang penting pada kita ialah kita berada dalam keadaan yang membersihkan diri kita sepanjang waktu. Macam rumah lah. Ya, rumah kita kalau seminggu tak sapu, itu berdebu. Hatta rumah yang kita tinggal, mop semua lantai, bersihkan semua, tutup pintu, tutup tingkap, kunci semua. Tuan-tuan tinggal 2 bulan. Bila balik, kotor tak? Kotor. Pijak tu penuh kotor, hitam kaki. Di mana-mana kekotoran. Pintu dah kunci, tingkap dah kunci, semua tutup. Waktu nak tinggal bersih, kerana tabi'i. Ya, kerana tabi'i, sunnatullah. Maka sunnatullah itu apa yang memang Allah Ta'ala ciptakan, begitu hidup dia. Dan waqad khaba man dassaha, akhir sekali, dan rugilah mereka yang membiarkan diri dalam kekotoran. Biarkan diri dia duduk dalam dosa. Dosa ni tuan-tuan memang seronok. Ya, seronok dosa-dosa ni. Dosa ni benda yang menyeronok, sesuai dengan nafsu. Kata Nabi, aku dalam waktu Isra' Mi'raj dibawa ke syurga. Aku dapati syurga dipagari dengan benda yang bercanggah dengan kehendak nafsu manusia. Aku pergi dibawa ke neraka. Aku lihat neraka dipagari dengan benda yang sesuai dengan nafsu manusia. Ya, nak masuk neraka, benda sesuai nafsu. Boleh berzina, boleh minum arak, tak payah semayang, tak payah puasa. Kan sesuai dengan nafsu kita tu. Ya, tapi bila kita nak masuk syurga, kena semayang, kena keluar zakat, kena tutup aurat, kena jaga halal haram. Ya.
Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, rugi mereka yang biarkan diri dia kotor, ya, kotoran, duduk dalam kekotoran. Sungai kita kalau kita biar atau tak bersih, habis tu matilah. Sekarang pun dah beratus sungai kita dah mati, tuan-tuan. Ya, baru ni saya pergi ke Sungai Gom, ya, air hitam, tak ada kehidupan. Kita cek air tu, tak ada oksigen langsung. Makna sebelum sungai tu mati, binatang dalam sungai tu akan mati dulu. Tak boleh hidup. Ketam tak boleh hidup, ikan tak boleh hidup, hidupan laut, hidupan air tak boleh hidup. Pasal apa? Kerana airnya kotor sangat. Hitam air dia. La ilaha illallah. Tuan sekalian, saya berjumpa dengan nelayan di situ. Dia kata, "Ustaz, dulu sungai ni kami pancing, ada udang, ada ikan. Inilah pendapatan. Satu masa dulu anak-anak kecil bermain mandi sungai ni. Mana sungai tu jernih satu masa. Tapi bila industri masuk, orang masuk, akhirnya dibiarkan kekotoran masuk. Bayangkan sungai jadi tempat buang sampah. Sungai tempat buang kekotoran. Dulu kita orang Melayu dulu, kalau sungai duduk belakang rumah, bukan depan rumah. Ya, orang putih letak, biasa kalau negara yang maju dia tak sungai depan rumah dia. Ya, tapi kita sungai di belakang rumah. Pakcik nak ke mana? Nak ke sungai. Tahulah nak buat apa tu. Ya, tak ada kerja lain lah tu. Ya. Jadi kita sekarang, oleh kerana itu pembersihan bukan hanya fizikal. Bersih kata Allah, beruntung orang bersih, rugi orang mengotorkan dia. Kotorkan jiwa, kotorkan hati. Ya, insya-Allah tuan sekalian, ya, kesimpulan apa saya sebut ialah kekotoran ada dua jenis. Ni ringkas saja. Satu dipanggil dosa haiwaniyah, dosa kebinatangan. Yang kedua dipanggil dosa syaitaniyah, dosa kesyaitanan. Dosa haiwaniyah, dosa kebinatangan ialah dosa-dosa yang orang tahu, dia rasa bersalah, ada mahkamah bicarakan dia, ada hukuman jatuhkan dia. Biasa dosa kebinatangan ini manusia tahu dia bersalah, dia akan bertobat, minta ampun pada Allah, dia menangis, dia merayu pada Allah, dan ada mahkamah bicarakan dia. Umpama dosa bunuh, dosa berzina, dosa rasuah, dosa salah guna kuasa. Ni dosa ni ditahu dia berdosa dan dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia ada mahkamah jatuhkan hukuman. Itu dipanggil dosa kebinatangan, kerana mengambil sifat-sifat yang daripada haiwan. Yang kedua panggil dosa syaitaniyah, dosa kesyaitanan. Dosa syaitan apa dia? Riya, sombong, takabur, ego, hasad dengki, khianat, iri hati. Dosa ni tuan-tuan, tak ada mahkamah bicarakan dia. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa berdosa. Oleh kerana dia tak rasa bersalah, maka dia tidak bertaubat pada Allah. Taubat ni hanya boleh bertaubat bila kita rasa bersalah. Kalau tak rasa bersalah, tak akan bertaubat. Ya, dosa kedua ni, dosa syaitaniyah ni, dia tidak bertaubat pada Allah. Ada orang bertaubat kerana sombong? Mana ada? Ada tak mahkamah bicarakan pakcik jatuhkan penjara 10 tahun kerana sombong? Tak ada. Ya, pakcik di penjara 3 tahun kerana dengki? Tak ada. Tetapi tuan-tuan, di akhirat dua-dua dosa akan dihisap. Dua-dua dosa akan dihisap. Dosa pertama, orang tu bertaubat, bersihkan diri dia, bertaubat, minta ampun pada Allah, menyesal. Kalau dia berhutang, dia bayar balik hutang dia, dia bersihkan diri dia, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa dia. Adapun yang kedua, dihisap di akhirat. Oleh kerana dia tak bertaubat, kerana dia tak rasa bersalah, Nabi kata apa dia? La yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang dalam hatinya sebesar debu sifat takabur, sifat sombong ni, tak masuk syurga tuan-tuan. Ya. Sebab itu kita dalam bersih ni kena jaga dua-dua lah. Kesimpulan saya ialah kita kena jaga dua-dua. Usikum ya. Pertama, bersihkan jiwa kita akan bersih fizikal kita. Bersihkan dosa kita akan bersih segala benda yang di luar pada kita. Kita jaga sekarang ni, jaga bersih luar, yang dalam tak bersih. Ya, bila luar kita bersih, dalam tak bersih, dia tak selesai. Sebab puncanya dalam. Punca dalam. Sebab tu kena sujud pada Allah, kena istighfar, kena baca Quran, kena berzikir, kena bersihkan jiwa. Jiwa bersih, barulah fizikal tu bersih. Sekarang kita jaga luar, nak pergi pejabat, bagus pakaian kita, tapi ya, tak semayang. Umpamanya ada staf mari awal pejabat, sebelum pukul 8 dah sampai, tiap-tiap hari datang awal pejabat, bagus kerja, rajin kerja, balik lewat, tapi tak semayang. Ya, tak semayang.
ya, kita tak boleh tolong dia di akhirat besok, ya. Jadi oleh kerana itu kita nak dua-dua, bahawa fizikal yang bersih lahir daripada jiwa bersih. Sebab tu kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada seketul daging, kata Nabi. Kalau baik daging ni, maka baiklah seluruhnya. Rosak dia, rosak seluruhnya. Seketul daging itu namanya hati. Maknanya apa? Bila kita bersih dalam, insya-Allah yang luar akan turut bersih. Ya, kita tak mungkin dengan undang-undang saja kita nak kuat kuasa, tak mungkin. Kalau undang-undang boleh mengatasi lama manusia jadi baik, tuan-tuan. Penagih dadah tu, kalau dengan undang-undang, dadah gantung di Malaysia, tuan-tuan. Sepatut tak ada orang yang dadah. Kenapa ada juga? Kerana kebaikan undang-undang tak mampu mencegah semua benda, ya, dia hanya mampu mencegah sebahagian saja. Sebahagian lagi dia tak boleh cegah, ya, sebab ada ruang-ruang kosong dalam setiap undangan. Ada ruang-ruang kosong yang orang boleh lari, orang boleh ada lah ruang-ruang kosong yang akan ada. Tapi dengan Allah tak ada ruang kosong, ya. Semoga Allah Ta'ala mengampun dosa kita dan bersihkan diri kita, ya, anak-anak kita, keluarga kita, bersih daripada wabak penyakit yang melanda negara kita. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, apa yang kita hadapi dengan lebih baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana taqabbal minna wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih zata bainana wa alih baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina min al-fawahish ma dhahara minha ma batan. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.